الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini yang penuh keberkatan ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran dan maksiat. Bersempena dengan sambutan Hari Guru yang diraihkan pada 16 Mei setiap tahun, mimbar masjid turut mengambil kesempatan membicarakan khutbah yang bertajuk Guru Berkualiti Melahirkan Generasi Rabbani. Hadirin yang dimuliakan, menurut tafsir pimpinan Ar-Rahman, Rabbani bermaksud menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal yang sempurna. Justru generasi Rabbani ialah masyarakat dan murid-murid yang dididik pada hari ini dengan ilmu fardu ain yang berasaskan akidah, syariah dan akhlak yang dapat menyelamatkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, hasil dari didikan seorang guru yang mengamal ilmu yang disampaikan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan masyarakat Rabbani melalui firman-Nya di dalam surah Ali Imran ayat 79. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Tidak sepatutnya bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah atau kebijaksanaan dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku selain Allah. Akan tetapi hendaklah dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbani, yang hanya menyembah Allah dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu selalu mengajarkan isi kitab Allah dan disebabkan kamu sentiasa mempelajarinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru insani boleh diterjemahkan sebagai satu usaha membangkitkan roh dan jiwa guru ke arah memartabatkan profesi keguruan berasaskan falsafah pendidikan guru. Ia juga memfokuskan kesediaan para guru mendukung aspirasi falsafah pendidikan guru dengan memberikan penekanan kepada jati diri dan kenegaraan, roh dan jiwa guru serta pengetahuan dan kemahiran. Justru Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan satu kedudukan atau martabat yang tinggi kepada para guru yang telah dikurniakan ilmu pengetahuan, sebagaimana dinyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 pada permulaan khutbah, yang bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Guru merupakan pekerjaan yang mulia. Peranan guru yang mengolah tingkah laku manusia yang dianggap sebaik-baik kejadian haruslah mematuhi etika profesi keguruan
yang telah digariskan. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, sifat idealistik terhadap profesi keguruan termasuklah beriman, berilmu, beramal dan mendidik. Seorang guru merupakan insan profesional yang bertanggungjawab mendidik dan mengajar anak-anak didik dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, sama ada secara formal maupun secara tidak formal. Maka dengan peranan yang sangat mulia ini, anak bangsa hari ini atau generasi akan datang boleh dibentuk menjadi sebuah masyarakat madani yang menepati acuan Islam. Dalam hal ini, Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, duduklah bersama para ulama dan dampingilah mereka, kerana Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan setiap hati dengan cahaya kebijaksanaan, sebagaimana Allah menghidupkan muka bumi dengan hujan yang lebat turun dari langit." Justru dengan sifat insani para guru, maka anak-anak sepatutnya mendampingi mereka agar dapat dibentuk dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang menjadi manusia yang bersifat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya dan seluruh penghuni langit dan bumi, termasuklah semut di dalam sarangnya dan ikan di dalam laut, sentiasa mendoakan ke atas guru yang mengajar manusia kepada kebaikan. Riwayat At-Tirmizi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Islam telah menggariskan secara jelas kaedah yang boleh menyelamatkan umat manusia dengan merujuk surah Luqman ayat 13 hingga 19. Kita akan memperolehi garis panduan yang jelas untuk membina generasi baharu yang bersifat rabbani. Antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 13, "Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dhulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan mempersekutukan Allah adalah satu kezaliman yang amat besar." Inilah asas kepada pembentukan watak perilaku manusia yang sejati. Tidak ada kemusnahan yang paling besar melainkan dengan melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru generasi yang diharapkan ialah generasi yang selamat akidahnya, mendirikan solat serta meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan, warga guru yang beriman, beramal dan juga sebagai penyelamat ummah hendaklah bersifat dengan sifat-sifat berikut. Yang pertama, bersifat zuhud, yang bermaksud tidak memikirkan soal penghormatan dan balasan atau habuan kebendaan, tetapi sebaliknya ikhlas mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tazkiyatun nafs, iaitu mempunyai jiwa yang bersih dan murni, bersih daripada segala bentuk penyelewengan akidah, syariat dan akhlak serta adat, mempunyai kepribadian tinggi, tidak angkuh, riya, ujub dan segala bentuk sifat mazmumah yang tercela. Yang ketiga, mempunyai kehebatan dan kehormatan. Ini bermaksud mempunyai sifat rendah diri, mampu bergaul dan menangani murid, serta mempunyai sifat keibubapaan yang penyayang. Keempat, kompeten, iaitu mempunyai kecekapan. Guru yang kompeten adalah tunjang utama kepada pencapaian akademik murid. Jadikan ilmu fardu ain, iaitu akidah, syariah dan akhlak sebagai teras dan keutamaan
kerana ia dapat menyelamatkan dirinya dan anak didiknya daripada api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, sama-samalah kita mengambil pengajaran dan ibrah seperti berikut. Umat Islam hendaklah yakin bahawa ilmu yang bermanfaat akan menyelamatkan ummah daripada api neraka. Yang kedua, umat Islam yang menjadi guru hendaklah benar-benar ikhlas dalam mendidik keluarga, anak murid dan masyarakat. Yang ketiga, umat Islam hendaklah yakin bahawa kebajikan dalam mengajar ilmu pengetahuan menjanjikan pahala yang tidak akan terputus walau dengan kematian. Bahkan selepas mati sekalipun, selagi ilmu tersebut dimanfaatkan oleh pemiliknya, pahala akan terus mengalir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami mengutuskan rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahuinya. An-Nahl ayat 43. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.